Jejak Rasul As-Salam mengembara ke penjuru timur dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiada tinggalan para nabi di Korea, Jepun dan Taiwan. Namun, akidah Islam mekar di hati penduduknya. Walau hidup dalam kelompok minoriti, mereka cekal mempertahan jati diri Muslim. Mereka saudara dari timur. Asyhadu alla. Assalamualaikum. Bersama saya Anwar Afiq di dalam Jejak Rasul. Assalam. Kembara Anwar dalam Jejak Rasul As-Salam diteruskan ke negara matahari terbit. Dari Seoul, Korea Selatan, Anwar ke Kansai, Jepun. Lapangan terbang antarabangsa Kansai antara pintu masuk ke Jepun. Uniknya, ia lapangan terbang pertama menyediakan prasarana mesra Muslim sejak 2014. Terdapat 3 restoran sajian tempatan halal disediakan oleh pengurusan di sini, antaranya restoran The Udon. Kansai 空港様がなんですか、ハラルフレンドリーっていうご紹介がございまして、それでハラルフードを提供するようになりました。Mula beroperasi pada 2013, The Udon menyajikan hidangan tempatan terkenal antaranya tempura. Pada 2014, restoran ini diiktiraf penyaji makanan halal Jepun oleh Malaysia Halal Consultation and Training Agency. 特にハラルフードっていうかうどんのスタイルで扱わせていただいてますので、いろいろなお客様もムスリムの方もいらっしゃるし、日本人の方もいらっしゃるし、中国とか韓国とかそういう方もいらっしゃるんで、特にだから何ですか、客層としては幅広くさせていただいてるんで。Alhamdulillah. Dengan panduan ini yang disediakan oleh lapangan terbang antarabangsa Kansai ini, saya sebagai musafir di Jepun mudah dapat jumpa restoran yang halal. Sekarang pula saya nak tunaikan solat. Semua yang ada di sini saya boleh jumpa surau. Jom kita ke sana. Wallahi law khayyaruni fi mahabbatikum. Wallahi law khayyaruni Pihak pengurusan juga menyediakan 3 ruang solat untuk Muslim menunaikan kewajipan. Sebab kemudahan itu disediakan adalah 先ほど申し上げた通りムスリムの数っていうのはちょっとわからないんですけれども、例えば、マレーシアでありますと 140% ぐらいの伸び率で来てますし、あとインドネシアのお客様に関してはだいたい120数%で伸びてきております。Kemudahan mesra Muslim, khususnya makanan halal untuk penumpang pesawat yang menggunakan lapangan terbang ini, turut diberi perhatian. ASS Catering, penyaji makanan halal hampir 20 buah syarikat penerbangan domestik dan antarabangsa.
Selain mematuhi piawaian sajian halal, aspek kebersihan diberi penekanan tinggi menerusi khidmat nasihat pakar bertauliah. Justru, mereka yang layak sahaja mendapat kebenaran menyediakan sajian halal untuk penumpang pesawat. What is this? Japanese oden. Japanese oden. Ini langkah pertama Anwar sebelum meninjau lebih jauh sajian halal di Jepun, bumi matahari terbit. Osaka, bandaraya terbesar di Kansai. Populasinya mencecah 19 juta orang. Ia bandar kedua terbesar di Jepun selepas Tokyo. Pernah dikenali sebagai wilayah jelapang padi era pemerintahan Edo, Osaka kini terkenal sebagai hub ekonomi wilayah barat dan selatan. Sistem jaringan kereta api Osaka diiktiraf ke-8 terbaik dunia. Ia menghubungkan penduduk di beberapa bandar besar antaranya Kyoto, Kobe, Nagoya dan Yokohama. 160. Yes, sir. Okay. Okay. How long? 4 minutes. 4 minutes. Oh, 4 minutes. Shin Osaka. So how much is that? 160. Meningkatkan mutu pengangkutan awam amat diberi perhatian oleh pemerintah, antaranya sistem aliran ringan atau MRT yang menjadi pilihan warganya. Di Osaka sahaja, lebih 912 juta orang menggunakan MRT saban tahun. Berada di bumi asing, mencetus kerinduan Anwar pada hidangan tanah air. Kerinduan itu terubat di Osaka apabila Anwar bertemu Shingo Yamashita, pemilik restoran halal selera Malaysia, dikenali Malaysia Boleh. Malaysia が始まった時にマレーシアボレーと聞きました。それで大阪で初スタートするレストランの名前をマレーシアボレーと決めました。Kenangan manis sewaktu melancong ke Malaysia mendorong Shingo membuka restoran ini pada tahun 2005. Objektifnya bukan mensasarkan pelanggan Malaysia sahaja, malah turut memberi peluang warga Jepun dan pelancong asing merasai sajian Malaysia di Osaka. Selain mengkalkan dekorasi tradisi Melayu, sajian yang disediakan amat dekat di hati. Malah, usahanya menyediakan hidangan Malaysia mengikut cita rasa sebenar, wajar diberi pujian. 調味料はすべてマレーシアから仕入れて、年に一度買い出しに行って向こうから宅急便で郵便局で送ってきます。 Nasi goreng. Allahu Akbar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepuasan jelas tergambar di wajah Anwar dapat menikmati sajian Malaysia di bumi asing. Nice dining here. Thank you. Yes. See you again. Ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Yes. Bye. Suasana malam di Osaka menghidangkan panorama indah buat pengunjungnya. Seperti kelaziman bandaraya besar di seluruh dunia, Osaka turut menyerlahkan kemeriahannya pada waktu malam.
Berbeza dengan waktu siang, suasana malamnya dilimpahi lampu neon pelbagai warna menerangi kawasan sekitar, terutama kawasan tumpuan pengunjung. Kembara Anwar di bumi matahari terbit ini diteruskan ke Kyoto, 1 jam perjalanan dari Osaka. Bandar ini pernah menjadi pusat pemerintahan Maharaja sehingga 1868. Ada rahasia tersembunyi di bandar ini. Ia pernah dirancang untuk dijadikan sasaran bom atom ketika era Perang Dunia Kedua. Sungai Kamo atau Kamogawa mengalir di sepanjang bandar Kyoto. Alirannya dari bukit Sajiki Gatake sejauh 31 km kekal bersih meskipun melewati kawasan bandar. Anwar meninjau premis makanan halal di bandar Kyoto. Subhanallah. You also have a shop? Yes. Oh, dia juga ada kedai dalam restoran dia. Dolphin. Yes, dolphin halal food. Minatullah, wanita Jepun berusia 50 tahun, anak jati Kyoto. Bertugas sebagai pengurus di sini, dia menyimpan kisah menarik sewaktu menerima hidayah 10 tahun lalu. 私は何もわからなかったんですけど、その時のちょうどイフタールの時間帯になぜか今日は私イスラム教徒になろうとなぜかわからないですけど言ってしまいました。それでその時そのラマダンのライラトルカドルのイフタールの時間にシャハダをしました。 Hanya dia sahaja yang menganut agama suci itu dalam keluarganya. Pun begitu, anak-anaknya menerima penghijrahan Minatullah tanpa sebarang halangan. Malah, dia selesa mengenakan hijab tanpa sebarang rasa sangsi. 2年ほど前に、私は日本人のイスラム教徒と一緒にトルコへホームステイに行きました。その時に、イスラム教徒と同じ生活を10日間しました。それで私の気持ちがかなり変わって、ヒジャーブというのが、日本人はヒジャーブをしなければいけないですが、そうじゃなくファッションとして楽しんでするということを知りました。 Restoran ini menyediakan masakan Iran dan Timur Tengah. Menurut Minatullah, hampir 100 pelanggan dari latar berbeza datang ke sini saban hari. Allah. Hari ini, Minatullah punya tugas yang harus dilaksanakan. Who chose your name? Minatullah. 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 Minatullah from Egypt. Egypt. Oh, an Egyptian person gave the name. Yes. MashaAllah. From Arabic. And was the meaning of Minatullah? Mina for Arabic. Give Allah. Give Allah. Allah give this name, beautiful name. Setiap minggu, dia akan menghantar barangan runcit ke beberapa restoran halal di sekitar kawasan berhampiran. Selain menjalankan tugas, ia juga diibaratkan sebagai dakwahnya bagi memastikan kelangsungan sajian halal kepada Muslim di Kyoto. From Japan, from Australia, different halal, all halal. So this is from Japan. Destinasi Anwar seterusnya, Kobe, bandar ke-6 terbesar di Jepun.
Susun atur yang sistematik memudahkan pengunjung beragama Islam mendapatkan sajian halal di kawasan berhampiran masjid. Kesempatan ini diambil Anwar berkunjung ke sebuah restoran sajian halal milik warga asing. Restoran Arti mula beroperasi sejak 1997. Menyediakan sajian rasa utara India, ia diberi pengiktirafan halal oleh Japan Halal Association meskipun pemiliknya bukan beragama Islam. It's not, nothing is difficult. Once you make up your mind, you want to do it. Our main idea was to serve people. They said, you want this kind of food? Okay, we do it. Only two things we don't serve in our restaurant, like no pork and no beef. Keprihatinan Ashish Bashin terhadap sajian halal di Jepun mengagumkan Anwar. Malah, menurut Ashish, permintaan terhadap makanan halal semakin meningkat. Dia merancang membuka beberapa lagi cawangan sajian halal di sekitar Jepun. Ia bukan semata-mata bermotifkan keuntungan, sebaliknya bagi kemudahan Muslim di sini. We are planning very soon 1 or 2 more restaurants in Japan, and the next name is from an Indian name. I have changed it to a Muslim name, and the name will be Aziz. Right. Right. Thank you. It was a pleasure to come here and enjoy the food. Thank you. All right. Di Kobe juga terdapat beberapa premis menjual barangan runcit yang halal. Diusahakan komuniti Muslim setempat, Kobe Halal Food, kedai runcit halal pertama di sini. Dibuka pada 1995, ia diusahakan warga asing kelahiran Pakistan. Many Muslim people live in this area, so all people buy Tokyo, different area. So I am thinking it's good near in a city, so I am start this business. Assalamualaikum. Oh, walaikum assalam warahmatullah. How are you? Fine, I'm fine. Alhamdulillah. I'm Anwar. Where from? I'm Anwar. My name is Anwar. Anwar. Where from? I'm from Malaysia. Oh, nice to meet you. Mempunyai 10 orang pekerja, Nadim secara tidak langsung mendidik pekerjanya peka mengenai aspek halal. There's different kind of parts, mutton. Okay. For example, in from Japan, from Australia, different. It's halal, all halal. So this is from Japan? Yeah, this is from Japan. Some people restaurant. And when I have is a Malaysian company in Japan. You also have Malaysian beef? Yeah. Which one is Not it? Malaysian beef, Japanese beef, but company is Malaysian. His name is Malaysian. Company is from Malaysia. Some maybe Malaysian people Okay. working halal. Which one is it? This one is. This one? Okay. MashaAllah. Very famous this beef. Perkembangan semasa memberi impak aspek halal di Jepun. Maybe after some year is Olympic in Japan. Okay. So in Tokyo and different areas, a Japanese company started halal. Berkat perniagaannya, Nadim bersama usahawan Muslim lain membeli sebidang tanah dijadikan kawasan perkuburan Islam. Tanah, aset pelaburan yang mahal di Jepun, namun mereka melaburkannya untuk kepentingan umat Islam. Yes, this is all Pakistani Sri Lankan friend make this one. It's a 10,000 square feet yard. It's very big area. It's all Muslim. It's free. Mereka memenuhi keperluan Muslim di Jepun, saudara dari timur. May Allah bless you and your family.
It's nice meeting you, sir. Alright, see you again. Thank you. Salam. Assalamualaikum dunia, bangunlah semua.